taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu ala Rasulillah. Yang saya hormati dan saya segani Ustaz Adlan, panel kita pada hari ini, Ustaz Muhammad Syauqi, sahabat saya yang saya hormati, Tuan Haji Kamil, ada Saudara Rahmat, pengurus pada tempat ni, dan hadirin dan hadirat sekalian. Nama saya Muhammad Nuruddin bin Abdul Wahab, kawan kepada Ustaz Adlan, belajar dulu sama di Jordan, Jamiah Al-Qaid. Kami sama-sama belajar bahasa Arab di sana dulu. Tetapi halaqah-halaqah ilmiah pada zaman itu, pada ketika itu lebih cenderung kepada belajar ilmu syariah, terutama ilmu fiqh dan ilmu hadis. Sempatlah berjumpa dengan beberapa orang ahli hadis pada zaman itu, dan guru-guru saya juga, ada guru-guru Syekh Adlan juga, dan ada yang tak terkenal guru tu, macam Syekh Muhammad Suriafat, Syekh Yunus Kubaisi daripada Iraq. Kadang-kadang ahli hadis tu di satu tempat di Mafraq tu, di sekitar situ dia dikenali, di luar dia tak dikenali. Sesiapa yang dah belajar di situ atau duduk di situ atau universiti di kawasan itu akan kenal guru tu. Tapi itulah, ilmu hadis ni jarang-jarang kita nak cari pakar-pakar dia. Sebab apa? Memerlukan ketelitian, kesabaran, kitab kena banyak, rujukan, masa habis semua sekali. Jadi orang cakap zaman sekarang ni agak, kalau seorang itu takhasus dalam bidang hadis, ganjil sikit lah bunyinya, kan? Tapi kita tak tahu orang-orang macam ni, yang sebanyak saya jumpa, Syekh Syuaib apa semua, memang ganjil. Semua sekali hadis tahu semua. Kadang-kadang nombor-nombor hadis dalam kitab pun tahu. Naskah-naskah perbezaan manuskrip pun tahu. Berpuluh-puluh, berpuluh-puluh, bukan satu dua perbezaan naskah, berpuluh-puluh. Itulah sedikit. Jadi pada hari ini saya dipertanggungjawabkan untuk menghuraikan sedikit sebanyak tentang Imam Nasa'i dan kitabnya Sunan As-Sughra Al-Mujtabah, dan saya akan ceritakan sedikit tentang kitab beliau Sunan Al-Kubra. Anda menyentuh sedikit. Tuan-tuan, Imam Nasa'i ni, tuan-tuan, orang Parsi, dikatakan orang Parsi. Tapi zaman itu pendidikan semua dalam bahasa Arab. Jadi orang Parsi, orang Kurdi, Parsi, Baluchistan, apa semua sekali, Sindhi semua ni boleh berbahasa Arab. Kerana zaman itu bahasa pengantaraan ialah bahasa Arab. Sama ada ilmu, sama ada pemerintahan, sama ada perdagangan. Cuma ada sarjana-sarjana mengatakan bahawa bahasa Parsi ni bahasa ilmu juga. Sebab banyak manuskrip sekarang ni dalam bahasa Parsi yang lama dulu, yang klasik dulu. Jadi bila kita cakap tentang bangsa Parsi ni, satu bangsa yang hebat, yang bertamadun, pemikiran yang bagus, kadang-kadang pentadbiran, susunan kehidupan dan pembinaan keluarga semua dah bagus-bagus. Jadi banyak-banyak yang kehebatan ulama-ulama hadis ramai juga daripada orang Parsi, orang yang bukan Arab asalnya, yang bukan ada darah Arab pun. Jadi kita, walaupun kita orang Melayu ni tu, tak usah sedih sangatlah. Tak usah sedih sangatlah. Orang India dah dulu mendahulu kita, dah hebat dalam bidang hadis, dah buat nama, dah tulis kitab dalam bahasa Arab. Walaupun bahasa Arab tu bukan bahasa harian, tapi kita tak dirujuk oleh orang Arab. Satu benda yang pelik, tapi kita tak usah rasa sedih sangat. Sebab dalam Quran pun dah cerita benda-benda macam ni antara orang Ajam dan orang Arab. Ahmad bin Shu'aib An-Nasa'i lahir pada 215 Hijrah. Imam-imam lain pun lahir lebih kurang macam tu lah, 195, 196, 20 imam-imam yang 6 lah, Imam Sunan 6. 215, dan beliau mula menuntut ilmu pada umur 15 tahun. Pada umur 15 tahun di Parsi, di seorang guru nama Qutaibah bin Sa'id. Qutaibah bin Sa'id ni, tuan-tuan,
ada guru pada ulama, guru pada Ahmad bin Hanbal, guru pada Al-Bukhari, guru pada Imam Tirmizi, guru pada Abu Daud, guru pada ramai ulama-ulama besar. Qutaibah bin Sa'id, dikatakan dia, Qutaibah bin Sa'id ni, dia sempat meriwayatkan, guru-guru pada Qutaibah bin Sa'id ni sempat meriwayatkan pada 3 peringkat guru orang lama-lama dulu, sehingga kan Ahmad bin Hanbal mengatakan riwayat Qutaibah bin Sa'id ni daripada Ibn Lahiyah yang di Mesir itu sahih. Ahmad bin Hanbal cakap, ini disebutkan dalam kitab Tahdhibul Kamal, dalam bab bibliografi Ibn Lahiyah, memandangkan ketelitian guru beliau sendiri dalam meriwayatkan hadis. Dan kalau kita buka Sunan Tirmizi je, ada banyak Qutaibah bin Sa'id, kan? Haddatsana Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami, itu busy juga, kan? Guru dia pun dah hebat. Kita kalau kita tengok Imam Nasa'i start belajar ilmu hadis pada umur 15 tahun, 230 Hijrah. Dah merantau ke, cari Qutaibah Sa'id, berguru dengan beliau, lepas tu merantau ke seluruh alam, ke Mesir, ke Syam, ke Mesir dan sebagainya. Antara guru-guru beliau yang lain, Muhammad bin Bashar ni guru pada Imam Bukhari dan guru pada Imam Tirmizi. Guru dia Ishaq bin Rahawiyah, boleh semula Rahawiyah. Guru kepada Imam Bukhari juga. Maksudnya kita, Imam Nasa'i ini berkongsi guru banyak dengan imam besar lain. Ishaq bin Rahawiyah bukan calon orang, menyebabkan terdetik ni di dalam hati Imam Bukhari untuk menulis kitab sahih. Kalau kamu tolong kumpulkan semua kitab sahih, Bukhari ada di situ, dan terdetik di hati Bukhari untuk kumpulnya kitab-kitab sahih, hadis-hadis sahih. Ishaq bin Rahawiyah, Ahmad bin Mani', ini satu ulama besar juga, dari kitab Muntakhab min al-Musnad, dan beliau sempat dengan imam besar zaman tu. Kebetulan Imam Nasa'i ni umur beliau panjang, meninggal pada 303 Hijrah. Beliau kurang dalam umur 88 tahun. Bila umur kebiasaan ulama-ulama hadis yang umur panjang ni, dia akan sempat macam-macam, sempat jumpa guru pada guru dia, dan anak-anak murid dia ramai biasa. Anak-anak murid dia biasa akan ramai. Ini biasa adik-adik yang umur panjang, sebelum dia pemikiran dia dah bercelaru dah, atau ingatan dia dah semakin berkurangan, semakin anak-anak murid akan datang. Sebab apa? Dia ni sumpat dengan guru pada guru dia. Itu yang di zaman dia kurun ketiga, kurun kedua dan ketiga Hijrah, dia akan cari yang kalau boleh sanad yang pendek, tak mau panjang sangat, sanad pendek. Kalau kita cari, dia ada kelebihan di situ, dalam tasahih dan tad'if, dia ada kelebihan tu. Kita akan tengok anak-anak murid Imam Nasa'i, tuan-tuan, bukan jajalan orang juga. Anak-anak murid dia Abu Ali An-Naisaburi, Al-Hafiz. Abu Ali An-Naisaburi ni dalam sebahagian kitab-kitab tarajum Dhahabi sebagainya, laqab dia Al-Hafiz, Muhaddisul Islam. Dikatakan selepas Imam Nasa'i, anak murid An-Nasa'i yang paling tinggi hafalan, bermartabat Al-Hafiz, atau martabat dia boleh sampaikan Al-Imam lah juga. Dikatakan Abu Ali An-Naisaburi ni, dia ada kitab sahih sendiri, tapi kitab tu mungkin tak sampai kat kita, mungkin pupus, mungkin tidak diriwayatkan, atau mungkin kitab tu mungkin hadis-hadis tu mungkin sama dalam Bukhari Muslim, kan, tapi sanad-sanad yang khas dengan sampai kepada Abu Ali An-Naisaburi. Itu dikatakan. Ibnu Adi tu, tuan, Ibnu Adi, kitab Al-Kamil fi Du'afa, seorang imam mengkritik riwayat-riwayat hadis. Dia tahu kalau hadis seorang periwayat hadis dhaif, dia tahu hadis dia dhaif dalam kitab Du'afa. Itu manhaj kita hadis, kan? Fulan dhaif dalam kitab Du'afa, dia bawakan hadis-hadis yang dhaif, sekian mengikut penilaian beliau. Satu kelebihan, dan kitab tu besar, tuan. Besar, tuan. Kitab besar, panjang berjilid, tapi tak tahulah berapa tahun dah boleh habis baca, ya. Lama. Itu sedikit sebanyak tentang Imam Nasa'i. Dia bukan calon-calon orang. Dikatakan Imam Nasa'i Az-Zahabi, Al-Hafiz Az-Zahabi, Muhammad kurun ke 78 Hijrah, kurun ke 8 Hijrah.
menyamakan Imam Nasa'i ni dengan Bukhari dengan Abu Zur'ah, tuan-tuan. Dia Adzabi mengatakan An-Nasa'i ini lebih hebat daripada Imam Muslim, daripada Imam Abu Daud, daripada Imam Tirmizi. Imam Nasa'i ni dia sebaris dengan Al-Bukhari dengan Abu Zur'ah. Apa maksud di sini? Al-Bukhari kalau dikatakan dia hafal 300,000 hadis, dikatakan 300,000 hadis. Ada yang mengatakan 600,000. Abu Zur'ah ni 600,000 tu tuan. 700,000 Abu Zur'ah. Maksudnya ketelitiannya dalam begitu luas hafalan Abu Zur'ah, ketelitian beliau dalam dan ketegasan beliau dalam menilai hadis sebagaimana yang telah dinukilkan oleh Ibn Abu Hatim dalam kitab Al-Hilal, dalam kitab Al-Jarh wa Ta'dil pun sama juga. Jadi kita pengkategorian itu menyebabkan kita tahu dah martabat Imam Nasa'i itu siapa dia. Cuma Imam Nasa'i ini antara imam hadis yang dia umur paling panjang. Itulah umur 84 tahun meninggal. Kita bercakap tentang masuk pula tentang Sunan Nasa'i. Sunan Nasa'i ada dua tuan. Sunan Nasa'i ada dua. Satu Sunan As-Sughra atau nama yang diriwayatkan daripada Nasa'i sini. Beliau menamakan kitab ni Al-Mujtaba, tapi terkenal di kalangan pengkaji-pengkaji hadis, dia terkenal di kalangan penuntut ilmu dengan kitab As-Sunan As-Sughra. Dan ada kitab beliau As-Sunan Al-Kubra. Sunan Al-Kubra ni Al-Musannaf dinamakan juga dengan Al-Musannaf Nasa'i ataupun Diwan Nasa'i ni. Kitab Al-Kubra ni Imam Nasa'i meriwayatkan dari banyak guru dengan segala hadis yang beliau temui, dan beliau biasanya akan beri ulasan pada hadis. Hadis ni mungkar, dhaif, semua kitab yang besar. Kitab besar. 6 jilid. Kalau yang dia punya font besar dia kunci 3 jilid. Tapi yang font besar. Dan kitab itu diriwayatkan kitab Sunan Al-Kubra sebelum masuk As-Sughra. Al-Kubra ni masyhur diriwayatkan oleh Ibnu Ahmar, murid Imam Nasa'i, dan tersebar dengan meluas di Andalus kepada ketika itu. Di Andalus ketika itu tersebar dengan meluas kitab Al-Kubra. Dan di sebelah Syam, sebelah Iraq, sebelah Hijaz, Mesir, dan ada juga tapi tak berapa ramai yang meriwayatkan Sunan Al-Kubra ni. Tapi Sunan As-Sughra ini dia Al-Mujtaba ataupun Al-Mujtaba. Al-Mujtaba maksud pilihan, saringan. Sangat terkenal di kalangan di sebelah Parsi, di sebelah Iraq, Hijaz, di Yaman, di Mesir, di Syam, sangat terkenal. Kita akan tengok kisah. Ada banyak kisah meriwayatkan. Ibn Ahmad meriwayatkan bahawa Nasa'i ni ditanyakan oleh seorang macam kita semua tahu, seorang pemerintah zaman itu, bahawa adakah semua Sunan Kubra ni sunat sahih? Tidak. Imam Nasa'i cakap tidak. Maka pilihkan hadis yang sahih mujarradan, kan? Uktub sahih mujarradan. Maksud pilihkan hadis sahih. Dan kisah ini diriwayatkan Imam Nasa'i memilih hadis-hadis yang daripada Sunan Kubra besar tadi dimasukkan dalam Sunan Sughra, tetapi bukan ada hadis lain yang Imam Nasa'i masukkan dalam Sunan Sughra. Ada hadis-hadis lain, tidak semestinya Sunan Kubra. Itu melambangkan betapa luasnya ilmu Imam Nasa'i atau hafalan tentang hadis ni. Di luar kitab Al-Kubra pun ada lagi ilmu dia yang kita tak tahu. Macam Imam Bukhari juga, kitab Sahih Bukhari 7,000 ada. Di luar kitab tu ada banyak riwayat. Semua itu tidak dikumpulkan, tidak dokumentasi atau tidak diriwayatkan. So dipilih Al-Mujtaba dengan nama Al-Mujtaba. Imam Nasa'i ini diriwayatkan Imam Nasa'i menamakan kitab ni Al-Mujtaba, pilihan atau saringan. Dan ulama-ulama selepas terutama anak-anak murid Nasa'i, ulama-ulama selepas Nasa'i menamakan kitab ni kitab Sahih Nasa'i, tuan-tuan. Sahih Nasa'i. Kalau tuan tidak sahih disepakati kesahihan hadis-hadis dalam kitab ini, sekurang-kurangnya dia kitab ni sahih, hadis-hadis dalam kitab ni sahih di sisi Imam Nasa'i. Aku nak cakap sahih
Kalau hang nak cakap dhaif, hang boleh pasal. Aku nak cakap sahih, aku tak peduli. Ini ilmu aku. Dia macam itulah. Di sisi mana saya dia sahih. Kita tak boleh memtikaikan senang sewenang-wenangnya. Kita akan masuk beberapa kritikan terhadap kitab Al-Mustabah ni. Kita tak boleh. Kita kena hormati kalau Imam Syafi'i cakap sahih. Sekurang-kurangnya hadis kita tidak ditolak. Kita tak tolak hadis tu. Sekurang-kurangnya kita amalkan hadis tu. Hadis ni sahih. Imam Syafi'i kata sahih, ni kata ulama lain kata dhaif. Senang cerita kita amal je lah hadis ni. Sahih, dhaif kita tak tahu. Senang cerita kan. Dan ulama-ulama selepas tu mengatakan hadis Sunan Nasa'i As-Sughra ni Al-Mustabah ni kita sahih. Contoh ni Abu Ali An-Nasaburi Al-Hafiz cakap sahih Nasa'i, akhrajahu fi kitabih As-Sahih. Ibnu Adi pun cakap yang sahih Nasa'i juga. Ibnu Adi cakap yang sahih Nasa'i. Daraqutni pun cakap sahih juga. Ulama mutaakhirin yang selepas tu kurun atas pada kurun ke-8 Hijrah, ke-9 yang mengatakan Sunan Nasa'i bukan kitab sahih. Daraqutni, siapakah Daraqutni? Ini orang paling banyak hafalan dalam dunia ni, seperti kata mana kata Imam Zahabi. Ada Daraqutni. Daraqutni cakap sahih. Abu Ya'la Al-Khalili cakap sahih. Ibn Mandah imam selepas Daraqutni cakap sahih juga. Sahih. Kitab sahih Nasa'i. So macam mana kita yang kemudian ni nak menyanggah Daraqutni? Apakah kita lebih hebat pada Daraqutni? Apakah kita lebih hebat pada Abu Ali Al-Nasaburi? Tuan-tuan, kita akan masuk. Kenapa ada dalam mensahih dan mendhaifkan hadis ni ada seni, tuan-tuan. Dia bukan macam matematik, dia ada seni dia. Macam mana kita nak dapat seni ni? Macam mana kita belajar melukis lah. Mula-mula belajar melukis tak cantik. Lama-lama kita berlatih cantik. Tulisan macam tu lah. Lama-lama tulisan tak cantik. Lama-lama kita berlatih cantik. Macam tu lah. Dia perlukan masa yang panjang, bertahun-tahun kan. Hafalan, very sharp memory kan. Hafalan kita kena teliti, kita kena cermat dalam kita kena kena catatan yang bagus apa semua sekali. Dan kita akan dapat. Kita akan tahu. Tapi kalau setakat macam saya 5 tahun tak tahulah. 5 tahun belajar kat Jordan kan, sama Sa'dan tak tahu, tak boleh nak ni cuba-cuba tersilap kan. Kita ikut Imam Mutaqaddim, senang cerita. Antara yang mengatakan sahih Nasa'i kitab Al-Mustabah ni sahih Ibnu Sakan, tuan-tuan. Ibnu Sakan ulama kurun ke-4 Hijrah. Ibnu Sakan ni dia punya kitab-kitab dia tersebar di Andalus, di Maghribi, di sebelah Maghribi Andalus ni, sebelah utara Afrika. Tapi tidak masyhur di kalangan di Syam, di Parsi, di Iran, di Parsi. Dia tak masyhur. Ini Ibn Sakan Al-Hakim pemilik kitab Al-Mustadrak, meninggal 405 Hijrah, pun mengatakan sahih Al-Mujtabah ni adalah sahih Nasa'i. So terlalu ramai, tuan-tuan, ulama-ulama sebelum kita hadkan tempoh sebelum kurun ke 5 Hijrah, terlalu ramai mengatakan Al-Mustabah ni adalah sahih Nasa'i. So kalau kita kemudian ni konon-konon baru belajar sikit Al-Jarh wa Ta'dil, buka kitab Takrib Tahdhib, tengok sanad dia ada perawi dhaif dan kitab ini dia dhaif. Belum lagi, tuan-tuan. Belum lagi. Macam tu semua orang boleh kan? Belajar 2-3 tahun, aku dah jadi muhaddis. Semua orang boleh kan macam tu? Tak boleh lah kan. Ini kita ikut tradisi ulama-ulama jadi hadis. Macam mana berapa tahun, macam mana cara belajar, cara tuan-tuan, ni saya nak sebut sini. Saya nak sebut sini sikitlah, selingan sikit. Syekh Abdullah Fahim, tuan. Syekh Abdullah Fahim, datuk pada Tun Abdullah Ahmad Badawi, meninggal lebih kurang 162 Hijrah. Dalam sanad dia meriwayatkan, dia ada sanad hadis ya. Dimeriwayatkan oleh Muhammad Amin bin Ahmad bin Ridwan, ulama di Hijaz pada ketika itu, mengatakan Ibnu Sunni yang terkenal meriwayatkan Al-Mustabah ni, tuan-tuan, juga meriwayatkan kitab Sunan Al-Kubra, tetapi dalam kitab-kitab sanad yang lain saya tak jumpa benda ni. Saya jumpa dalam sanad Syekh Abdullah Fahim. Begitu ganjil sekali. Saya nak tanya ulama pakar-pakar di sana, atau dia mungkin begitu ganjil. Saya akan kita masuk
Mustabah tuan-tuan diriwayatkan oleh Ibnu Sunni. Ada 3 orang periwayat. Seorang anak Imam Nasa'i sendiri namanya Abdul Karim. Bila sesuatu kitab tu dia ada siapa yang meriwayatkan kitab ni. Ulama-ulama ni semua macam tu untuk mengesahkan betul ke kitab ni Nasa'i buat, siapa yang riwayat dia. Oh, anak murid kanan dia. Anak murid kanan dia nama Ibnu Sunni. Ibnu Sunni nama masyhur, dan kitab ni Ibnu Tabah ni riwayat Ibnu Sunni masyhur, sangat masyhur. Riwayat anak Ibnu Nasa'i Abdul Karim tak masyhur. Dan ada seorang lagi nama dia Al-Walid Al-Qasim macam tu. Lebih kurang seorang lagi Walid bin Al-Qasim As-Sufi Al-Musi Az-Zahid. Disebutkan oleh Abu Ali Al-Ghassani, tapi tak berapa masyhur. Tapi yang riwayat yang paling masyhur bagi kitab Al-Mustabah ni adalah Ibnu Sunni. Daripada Ibnu Sunni tersebar kepada semua tempat, ke seluruh pelosok tanah Islam ketika itu kitab ini. Dan benda ini tercatat dalam sanad-sanad yang klasik-klasik, sanad kan, sanad-sanad klasik yang kalau ada yang ni sikit macam Abdullah Fahim tadi disebut, aku meriwayatkan Sunan As-Sughra atau Al-Mustabah ni daripada riwayat Ibnu Sunni. Ini masyhur, sangat-sangat masyhur. Sanad Syekh Adlan pun masyhur melalui Ibnu Sunni kat. Tak jumpa anak-anak Abdul Karim, tak jumpa. Dah macam dah pupus. Riwayat tu dah pupus. Jadi kita beruntung tuan-tuan dengan ulama-ulama berjasa orang meriwayatkan kitab-kitab ni tersebar. Macam Al-Bukhari, kitab dia sahih tersebar dengan riwayat Al-Firabri. Daripada Al-Firabri dah tersebar pada Al-Marwazi, Kushmihani, daripada beberapa 2-3 orang lagi. Muslim juga begitu juga, diriwayatkan oleh Abu Ishaq. Itu salah seorang yang meriwayatkan kitab sahih Muslim tu, untuk mengesahkan bahawa kitab tu adalah daripada Imam Muslim. Imam Tirmizi juga diriwayatkan oleh kalau tak silap Al-Jarrahi Al-Mahbubi, anak murid kepada Imam Tirmizi. Penting tuan-tuan, siapa yang meriwayatkan kitab ni sangat-sangat penting, sebab kita nak mengesahkan adakah kitab Nasa'i. Sebab apa, berlaku banyak di kalangan karya-karya ulama ni salah nisbah. Maksudnya kita tersilap mengesahkan siapa penulis dia. Ada banyak je. Itu di kitab sekian dalam konteks kitab dari kitab sastra ditulis oleh seorang yang tidak diketahui. Tapi kitab ni daripada manuskrip ini kita tengok manuskrip dia, tulisan ni kurun ke-4 Hijrah. Tetapi siapa penulis kita tidak ketahui. Sangat-sangat penting tuan-tuan. Jadi dia ada satu, kalau macam belajar ilmu hadis yang lebih ni sikit, dia akan sebut benda-benda macam ni. Okey, Imam Nasa'i itu meriwayatkan kitab Al-Mustabah. Kita akan masuk sikit, kita akan sentuh sedikit tentang ketegasan Imam Nasa'i dalam memilih periwayat hadis. Tuan-tuan, kalau kita nak bandingkan, Imam Nasa'i telah mengkritik beberapa orang perawi hadis atau periwayat hadis dalam Bukhari Muslim, tuan. Bukhari Muslim ni kita dah tahu dah betapa tegas ni. Muslim betapa tegas yang memilih periwayat hadis untuk diletakkan hadis-hadis daripada periwayat ni dalam kitab-kitab sahih. Tetapi Imam Nasa'i lebih syadid lagi, lebih tegas lagi. Apa maksudnya? Maksudnya sini, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i ni, martabat dia tinggi tuan. Hampir-hampir sama martabat dengan Imam Muslim dan Imam Bukhari. Itu yang kita tidak ada banyak tempat yang tidak tekan dengan perkara-perkara macam ni. Ada juga beberapa tempat di institusi ilmiah. Pertama, kita nak ranking pertama Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ketiga sepatutnya Imam Nasa'i. Kita kena letak macam tu. Sebab apa, dia sangat tegas dalam memilih hadis, dalam menilai periwayat hadis. Imam Zahabi mengatakan, ada riwayat mengatakan daripada Zanjani, pada seorang lelaki, Sa'ad bin Ali Az-Zanjani,
Aku bertanya Abu Tahir Ibn Tahir, Al-Hafiz Ibn Tahir 507 Hijrah, bertanyakan Sa'ad bin Ali Az-Zinjani atau Zanjani tentang seorang lelaki. Riwayat hadis lah. Abu Ali Sa'ad bin Ali Az-Zanjani kata, ni perawi ni thiqah, kepercayaan. Dia boleh diterima. Tetapi Imam Nasa'i telah mendhaifkan. Okey. Sa'ad bin Zanjani, Sa'ad bin Ali Zanjani mengatakan An-Nasa'i ni syarat dia dalam memilih rijal hadis, periwayat-periwayat dia lebih tegas, lebih ketat daripada Imam Bukhari. Ini disebutkan pada kurun ke-6 Hijrah, awal kurun ke-6 Hijrah. Awal kurun ke-6 Hijrah ulama dah tahulah Imam Nasa'i ni kalau dia cakap seorang perawi itu thiqah, kepercayaan, engkau terima je lah. Kau jangan banyak cakap lagi. Macam itulah lebih kurang. Dan disahkan oleh Zahabi, kata ramai perawi hadis yang didhaifkan, okay, yang dikritik oleh Nasa'i dalam Bukhari Muslim. Tuan-tuan, kita mazhab Syafi'i di Malaysia ni memandangkan Imam Nasa'i ni dia mazhab Syafi'i. So baguslah untuk kita baca Sunan Nasa'i Al-Mujtabah ni, Sunan Nasi As-Sughra Al-Mujtabah ni. Dah terjemah dah. Tapi dia tak ada sanad ni, tuan-tuan. Dia tak ada sanad. Dia ambil daripada sahabat dia, An Abi Hurairah. Dia terjemah dah. Tapi terjemah lama punyalah, buruk sikitlah. Lama sikit, tapi tak apa, murah. Ada 5 jilid. 5 jilid kita ada ni kelebihan ulama-ulama Indonesia ni, tuan. Dia orang terjemahkan juga. Terjemahan betul tak betul aku tak peduli, tak terjemah juga. Tetapi kita berbanding kita orang Malaysia ni tak terjemah. Punya takut tersilap, tak payah terjemah lah. Tu satu kelebihan lah. Tak nak kita kena terima hakikat kan. Tak boleh, tak baik tak terima hakikat. Kita di Malaysia ni sepatutnya kita dah baca dah Sunan Nasa'i ni, kita dah bacakan depan guru, dah diajar apa. Sebab apa? Dia mazhab Syafi'i. Kita akan sentuh sebentar lagi macam mana dia mempertahankan beberapa pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i. Sempat saya sentuh 2-3 hari lepas. Jadi sepatutnya dah so sayanglah kita di mazhab Syafi'i Malaysia ni kita tak ambil manfaat. Ulama-ulama hadis dari karangan mazhab Syafi'i, Imam Nasa'i, Ibn Khuzaimah dan kitab sahih, banyak mempertahankan pendapat Syafi'i. Kadang-kadang dia adun, dua-dua boleh kata dia. Mazhab lain pun boleh, mazhab Syafi'i pun boleh. Saya akan sentuh Muhammad bin Munzir, Ibn Munzir 318 Hijrah, 318 Hijrah, Ibn Khuzaimah 311 Hijrah. Tak sahih. Ibn Munzir kitab dia Al-Awsat. Muhammad bin Nasir Al-Marwazi, ulama hadis sezaman di kurun ketiga Hijrah yang bermazhab Syafi'i. Ada seorang yang saya lupa. Sepatutnya kita kena fokus kurang-kurangnya. Bukanlah kita nak taksub mazhab Syafi'i, tetapi mazhab tu yang mewakili. Sebelum kita berpindah memperluaskan kepada mazhab-mazhab lain, kita kena tahu mazhab Syafi'i lah kan. Habiskan mazhab Syafi'i, tak payah yang susah-susah. Kita masuk mazhab lain. Ini belum masuk mazhab Syafi'i dah masuk mazhab lain kan, susah lah. Jadi kita akan jadi perbelahan sikit lah. Jadi bukan perbelahannya, kecoh sikit lah, sedikit kecoh. Mungkin salah faham atau tidak mengikut keutamaan apa semua. Saya akan sentuh dalam 4-5 hadis dalam ni ya. Dan di zaman moden ya, Syekh Muhammad Nasiruddin Albani ya, bukan calon-calon orang, zaman beliau pada kurun ke-21 Hijrah telah mengasingkan pada ijtihad beliau, mengasingkan hadis-hadis dhaif dari kitab Al-Mujtabah. Dan kita menghormati kedudukan Syekh Muhammad bin Muhammad Nasiruddin Albani ni, sebab kalau kita cari orang yang sebegini luas ilmunya, pembacaan yang meluas, mutalaah yang meluas kan, susah nak jumpa tuan-tuan. Tapi walaupun ada banyak kesilapan, kita menilai semula dan buat kajian perbandingan, ada sedikit kesilapan.
ataupun kita kata Syekh Albani ni ada banyak faktor yang menyebabkan beliau silap. Bukan sengaja beliau silap. Kadang-kadang manuskrip yang agak berbeza, kan? Nama-nama periwayat yang berlainan dalam manuskrip bila cetak lain, kan? Dia cari dalam kitab-kitab macam Taqribut Tahdzib, lain berlainan. Ada banyak-banyak faktor tu. Mungkin kitab ada banyak kitab yang tak jumpa. Ala kulli hal dia berijtihad. Dia berijtihad dapat satu, kalau dia betul dapat dua pahala. Inilah kitab Dhaif Sunan Nasa'i yang dikumpulkan yang ni ijtihad Syekh Muhammad Nasiruddin Albani. Mengatakan hadis-hadis dhaif ni dalam Al-Mustabah ada. Dia dikumpulkan, dia diasingkan satu jilid, lebih kurang dalam 400 lebih hadis. Dari pengalaman saya mengkaji lebih kurang hampir 40 hadis, saya kumpulkan petunjuk-petunjuk ataupun masbah rijal ke petunjuk, kan, hampir setakat yang saya jumpa 40 hadis boleh disahihkan, tuan. Itu maksudnya hadis kitab Mustabah ni kitab sahih. Berdasarkan petunjuk-petunjuk lah yang ni, petunjuk-petunjuk. Sebagai contoh, saya akan sentuh sedikit. Mana saya tekan dulu. Tekan ni tengok. Okey tuan-tuan. Hadis nombor 36 dalam kitab Dhaif Sunan Nasa'i Syekh Albani. Hadis ini Syekh Albani kata dhaif. Syekh Albani kata dhaif. Tapi kat sini dia tak sebut pula kenapa dhaif. Dia sebut hadis ni dhaif juga. Dia dhaif. Siapa kenapa dhaif dia tak sebut. Tetapi saya jumpa hadis yang sama juga, hadis yang tentang membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan kuat ketika membaca Al-Fatihah. Kan ini mazhab Syafi'i, mazhab lain tak baca tu Alhamdulillahirrahmanirrahim, ataupun mazhab Malik tak baca kuat. Mazhab Hanafi, mazhab Hanbali tak baca kuat. Imam Malik tak payah baca langsung. So kita kena raikan pendapat-pendapat ni. Kan? Bab ini diriwayatkan, hadis diriwayatkan oleh An-Nu'aim bin Nu'aim Al-Mujammir. Hadis ni mengatakan aku bersemayang di belakang Abu Hurairah. Beliau baca Bismillahirrahmanirrahim, dan baca Quran, baca Fatihah, tu baca Fatihah sampai kau tengok betul. Beliau cakap amin, orang ikut makmum cakap amin, kan? Betul, beliau sujud apa semua sekali. Habis dia beri salam, Abu Hurairah cakap, akulah orang yang paling sama, solat aku yang aku buat ni paling sama dengan solat Nabi buat berbanding kamu. Akulah, Abu Hurairah kata. Tapi Syekh Albani kata sanad dia dhaif. Tetapi hadis ini disahihkan oleh Ibn Khuzaimah dalam kitab dia. Disahihkan oleh Ibn Jarud dalam kitab Al-Muntaqah. Al-Muntaqah kita ada sebagian 1000 hadis. Ibn Jarud 308 307 Hijrah. Ulama hadis juga disahihkan Ibn Jarud. Disahihkan oleh Ibn Hibban dalam sahih dia. Disahihkan oleh Daruqutni. Daruqutni sebut hadza sahihun ruwatuhu kulluhum thiqat. Apa maksud di sini? Maksudnya hadis-hadis yang kitab Al-Mustabah sahih. Ulama-ulama lain meriwayatkan hadis tu dan mensahihkan hadis tu. Kenapa sanad dhaif? Sanad sedikit dhaif tidak sedikit dhaif dalam sedikit kecacatan dalam sanad hadis. Kita kena rujuk pada ulama hadis. Mereka dah tahu macam mana hadis ni dhaif atau hadis ni sahih. Itu yang tak ada pada kita orang biasa. Yang tak ada pada kita orang biasa. Saya akan sebutkan contoh-contoh sebentar lagi. Okey, hadis tu pernah habis. Kita dah rot Syekh Albani tapi guna mutaqaddimin lah, bukan daripada saya. Guna mutaqaddimin, kita kadar kedi kata kan. Okey, hadis yang mengatakan angkat takbir dekat nak sama dengan hujung telinga. Hadis diriwayatkan oleh Nasa'i dalam Al-Mustabah. Bahawa daripada Abdul Jabbar bin Wa'il, bahawa beliau melihat Nabi SAW ketika mengangkat
nak mengangkat takbir, angkat tangan sehingga nak sampai kepada hujung telinga ni. Tuhadi syahmatul udhunai, kan? Syekh ni cakap dhaif. Tetapi An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra, hadis yang sama, Nasa'i kata wal hadithu fi nafsihi jayyid, sahih. Macam mana tu? Dalam Sunan Al-Kubra kitab dia lain ni, dia cakap sahih hadis tu. Walaupun ada sedikit kecacatan dalam sanad, tetapi bukan kita yang nak membezakan. Ulama-ulama hadis dia tahu cara membezakan ni. Dia bukan macam matematik. Ini ada cacat, out. Tak ada cacat, okey kita terima. Tak cacat, out. Tak, bukan macam tu. Ini dia cakap dia ada seni dia. Okey, hadis yang nombor 44 dalam Dhaif Nasa'i oleh Syekh Albani. Ni ada ramai orang marah ni kalau sebut macam ni, marah tu. Oh, ya apa nak lawan Syekh Albani ni cakap. Hadis ni riwayatkan daripada Anas, bahawa Anas bersolat dengan Nabi SAW, solat zuhur, dan Nabi membacakan surah Sabbihisma rabbikal a'la dalam rakaat pertama, dan rakaat kedua Nabi baca hal ataka hadithul ghasyiyah. Syekh Albani cakap dhaiful isnad. Tetapi hadis ini disahihkan oleh Ibnu Huzaimah 311 Hijrah dalam kitab sahih dia. Disahihkan juga oleh Ibnu Hibban. So macam ni, saya ambil petunjuk-petunjuk saya tak masuk sanad yang halus-halus, saya bimbang nanti orang susah sangat. Dia kena ada kitab, kena ada apa, kena ni. Kita ambil petunjuk-petunjuk ni. Hadis ni cakap dhaif dah. Tapi langsung Ibnu Huzaimah cakap sahih, Ibnu Hibban cakap sahih, Ibnu Jarud cakap sahih. Begini saya ambil petunjuk-petunjuk mudah macam ni. Lebih kurang 40 hadis atau hampir 40 hadis. Belum habis lagi. Saya cadangkan nak habiskan semua. Dah kaji semua, nak kaji. So benda-benda begini kita kena hati-hati. Kita kena faham petunjuk. Kita jangan bila apa yang saya sebut bukan masa kita menghalang beli kitab ni. Beli bukan. Tetapi jangan terlalu cepat mengambil. Beli tak apa, kita tak ada masalah. Okey, kita masuk ke hadis ke nombor 49. Nombor 49. Hadis nombor 49 tentang ini tadi yang sangat-sangat famous tentang Nabi bila solat, bila nak sujud dia akan turun lutut dulu, kemudian tangan, kan? Bila bangun dia angkat tangan dulu, lepas sujud, lepas tu dia angkat lutut. Hadis ni terjadi perbahasan ulama di kalangan mutaakhir moden, ulama moden cakap ada cakap dhaif sahih, ada cakap dhaif, ada cakap sekian. Tetapi Ibn Nasa'i dah sahihkan hadis tu dalam kitab Al-Mustabah. Tanda hadis tu sahih di sisi Imam Nasa'i. Okey, kita tengok siapa yang cakap sahih lagi selain Imam Nasa'i. Ibnu Huzaimah dalam kitab dia As-Sahih cakap sahih. Ibnu Hibban pun cakap sahih. Ibnu Sakan pula cakap sahih. Al-Khattabi cakap sahih. Al-Hakim pun cakap sahih. So Al-Bahawi pun cakap sahih. Cuma Imam Tirmizi cakap hadis ni hadis hasan. Hadis hasan sebab Ibn Swidi ni sebenarnya lebih syadid dari orang lain sebenarnya. Sikit dia cakap aku out terus. Tapi aku bawa lah dalam kitab Sunan Jami' Tirmizi. Sikit dia cakap hadis hasan. Hadis hasan ikut kajian yang paling yang kita terkini, yang paling saya puas hati lah. Paling saya puas hati, dan ada dari macam Ustaz Adlan, macam beberapa orang pengkaji lain. Hadis hasan, kalau Tirmizi cakap hadis tu hasan, maksudnya hadis tu dhaif, tapi hadis dhaif yang tidaklah terlalu tersangat dhaif, sangat lemah. Boleh disahihkan, tapi dalam lingkungan dhaif. Atau kita senang cakap hadis dhaif yang paling hampir dengan hadis sahih. Senang cerita. Yang paling hampir dengan hadis sahih, itu istilah hasan. Hadis dhaif yang paling hampir dengan hadis sahih. Itu senang cerita. So Tirmizi seorang cakap hasan, katalah Tirmizi cakap dhaif. Tapi ulama-ulama cakap sahih, termasuk Imam Nasa'i. So siapa menang? Bukanlah menang, kan? Bukanlah menang, maksudnya hadis ni boleh diamalkan lah.
sebarkanlah hadis cakap ni. Amalkan hadis ni. Sebut dalam majlis ilmu ini ke macam semua sekali. Boleh tak diamalkan? Bila hadis ni sekumpulan cakap ulama kurun ketiga atau ketiga keempat hijrah cakap sahih, sekumpulan cakap dhaif, amalkanlah hadis ni. Jangan ragu-ragu lagi. Boleh amal. Cuma yang berbeza dia yang cakap khilaf dengan sahih dhaif itu saja. Yang benda-benda ni pengkaji lah yang akan pegang. Amal-amalkan. Tak ada masalah. Hadis nombor 52 dalam kitab Dhaif Sunan saya Syekh Albani. Hadis tadi hadis yang sama. Hadis yang nombor 68 je dah. 68 68 hijrah. 58. Okey, sebelum tu kita masuk dalam Sunan Nasa'i ni, susunan bab-bab fiqh dalam Al-Mustabah ni lebih halus daripada Bukhari Muslim. Sehingga ada ulama mengatakan aku lebih suka Sunan Nasa'i nak mengajar fiqh melalui hadis daripada Sahih Bukhari. Ada riwayat berulama daripada Syekh pada Ibn Ahmad, dia cakap aku lebih suka daripada Ibn Ahmad, daripada Syekhnya Yunus bin Abdullah Al-Qadi annahu kana yufaddilu Sunan Nasa'i ala kitab Al-Bukhari. Ibn Ahmad meriwayatkan daripada gurunya Yunus bin Abdullah Al-Qadi bahawa dia lebih suka Sunan Nasa'i daripada, atau lebih mengutamakan Sunan Nasa'i daripada Sahih Bukhari. Betapa halusnya. Saya akan sebut sebentar lagi macam mana bab-bab fiqh tu lebih halus daripada bab fiqh dalam Sunan Abu Daud dan Sunan Ibn Majah yang terkenal dengan bab-bab fiqh yang halus, yang hebat-hebat. Ibn Majah ni tuan-tuan terkenal dengan bab-bab fiqh yang sangat-sangat penting untuk orang yang belajar fiqh, sangat penting. Ini disebut oleh Ibn Katsir dalam dalam Mukhtasar dengan banyak ramai ulama cakap Ibn Majah sangat-sangat halus dan teliti dalam menyusunkan bab-bab fiqh dalam kitab ni Sunan. Okey. Apa yang terjadi kalau kita asingkan hadis-hadis dhaif yang dikatakan dhaif dalam kitab Mustabah ni, kita keluarkan dia, kita akan hilang bab fiqh. Sebagai contoh, hadis nombor 68 dalam Dhaif Sunan Nasa'i, dalam Mustabah ni bukan hadis nombor 174. Hadis mengenai tentang menundukkan jari ketika tasyahud. Kita tak straight macam tu kan? Kita tundukkan sikit. Itu ada lah hadis. Okey? Adalah hadis. Hadis ni Syekh Albani kata dhaif. Okey, hadis ni diriwayatkan oleh Abu Daud dengan Ibnu Majah. Tapi Abu Daud dan Ibnu Majah letakkan hadis ni di bawah tajuk umum. Mengangkat jari ketika tahiyat awal. Mengangkat jari. Umum. Abu Daud dan Ibnu Majah. Tetapi dalam Nasa'i dia tak menundukkan jari, bukan angkat jari semata-mata, menundukkan sedikit jari itu ketika tahiyat. Siapa lebih halus? Nasa'i lebih halus dalam menyusun bab-bab fiqh dalam kitab Al-Mustabah. Syekh Albani keluarkan hadis ni, hilang satu bab fiqh daripada Sunan. Hilang satu bab fiqh. So siapa baca Sahih Sunan Nasa'i yang dipilih oleh Syekh Albani, tak ada bab ni. Hadis ni Albani cakap dhaif. Hilang satu bab fiqh tuan. Hilang satu bab fiqh ni, kita lah pengkaji-pengkaji fiqh hadis bangkit untuk mempertahankan fiqh dalam kitab-kitab hadis. Kita kena bangkit. Buat susah nanti. Okey, hadis ni diriwayatkan juga oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Ibnu Khuzaimah sahihkan hadis ni. Ibnu Hibban mensahihkan hadis ni. Di kalangan ulama moden, Abdullah As-Sa'ad, Syekh Abdullah As-Sa'ad, muhaddis moden, mensahihkan hadis ni. Jadi sayanglah kalau kita bergantung kepada pendapat-pendapat kajian-kajian yang sebenarnya kajian-kajian macam ni Syekh Albani, sebenarnya kita kena buat perbandingan dengan ulama yang sama hebat macam beliau. Boleh kita dapat seimbang kan.
Kata nanti kita wujud satu penyakit taksub. Taksub ni penyakit lah tuan. Jadi Syekh Syuaib Arnaud pun dalam Ta'liq Ibn Hibban cenderung kepada mendhaifkan hadis ni. Cenderung kepada mendhaifkan hadis ni. Tapi disebabkan Imam Nasa'i dah sahih kan, Ibn Khuzaimah sahih kan, Ibn Hibban sahih kan, dan ia bab ni adalah bab furu'. Bab kita cakap bab asal. Dalam bab asal mengangkat jari dalam tahiyat, itu bab asal. Ni bab furu'. Menundukkan sikit. Dah tak ada, tundukkan sikit. Itu bab furu'. Andai ni hadis-hadis ni dikatakan hadis dhaif, tapi dalam bab furu' kita boleh amal. Dalam bab fiqh bab furu' kita boleh amal. Inilah contohnya. Benda ni kalau saya sebut, ada ramai orang marah tuan-tuan. Ada ramai orang marah. Tapi itulah. Kita buka minda kan, kembali pada kajian, baca petunjuk-petunjuk di sekitar hadis tersebut, dan kita akan dapat. So, dan macam mana kita nak menjawab? Ada periwayat-periwayat yang dhaif dalam sanad-sanad al-mustabah ni. Macam mana kita nak jawab? Seorang periwayat, mungkin 5 orang kata sahih, kata thiqah, dipercayai. 5 orang kata dhaif. Ini saya ada bawa bukti daripada Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Muqaddimatul Fath Hadis Syari. Kitab Al-Fathul Bari ada mukadimah 1 jilid. Macam mana ulama-ulama dulu memilih hadis-hadis sahih daripada perawi-perawi yang dhaif ni. Walaupun seorang periwayat hadis tu dia dhaif, tetapi disebabkan banyaknya dia meriwayatkan hadis, ada sebahagian hadis dia sahih. Tugas-tugas ulama-ulama hadis ni lah yang untuk memilih daripada hadis-hadis yang periwayat yang dhaif ni. Dia ni dhaif, tak boleh pakai, tapi ada sebagian hadis yang sahih. Tugas ulama ni lah yang memilih. Bukan tugas kita tuan-tuan. Ulama ni lah yang memilih. Kita ni tak cukup kerayakan lah. Kita main taklid ni ulama-ulama besar. Seorang periwayat nama Ibrahim bin Al-Mundhir Al-Hizami. Ibn Ma'in, Yahya bin Ma'in kata thiqah. Ibn Waddah kata thiqah. Nasa'i pun cakap thiqah. Abu Hatim cakap thiqah. Daraqutni pun kata thiqah. Tetapi Imam Ahmad bin Hanbal mengkritik hadis ini, periwayat ini. As-Saji pun kata indahu manakir. Hadis dia ada beberapa hadis yang mungkar. Dikritik. Sebahagian ada cakap yang sangka baik kan, sebahagian kata mengkritik. Hadis ni diriwayatkan hadis Ibrahim bin Mundhir diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Sahih. Maksudnya Ibn Hajar kata i'tamadahu al-Bukhari wa intaqa min hadithihi wa rawalahu Tirmidzi wa An-Nasa'i. Imam Bukhari tahu dah ada ulama yang mempertikaikan perawi hadis ni, tetapi dia pilih ada hadis-hadis sahih daripada hadis si fulan ni, letakkan dalam kitab Jami' Sahih. Macam tu dah juga kita buat dengan Imam Nasa'i. Ada hadis-hadis sahih, ada perawi-perawi hadis yang dikritik dalam kitab Mustabah, tetapi Imam Nasa'i ni dia kehebatan dia yang kita sebut dia sebar ni Imam Bukhari dan Abu Zur'ah, dia pilih hadis-hadis sahih daripada sekian banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh perawi-perawi yang dhaif. Itulah yang kita tak ada tuan-tuan. Memang kita tak ada ilmu ini. Kita semata-mata kita kena taklid ulama. Tak ada tuan-tuan. Imam Bukhari katalah Imam Bukhari 200,000 hadis dhaif. Dalam Jami' Sahih tu dia kata lebih. Mana yang selebih mana? Itu yang kita tak ada. Pupus bersama meninggalnya Imam Bukhari. Imam Nasa'i 300,000, Abu Zur'ah hilang. Itu yang kita tak ada. So kalau seseorang ulama hadis kata hadis tu sahih, tidak ada. Abu Zur'ah kata hadis ni sahih, tapi tidak ada dalam kitab 6 imam yang 6. Engkau terima je lah. Kau jangan cakap banyak. Kita ni bagaikan debu kan, ulama India cakap debu di kasut. Ulama besar ni, kita ni bagaikan debu di kasut dia. Punyalah kecilnya ilmu ni. Sikit ilmu kita dapat. Okey, itu ada lagi saya nak tambah lagi. Dalam bab, saya nak sentuh sedikit bab hadis riwayat Imam Nasa'i mempertahankan mazhab Syafi'i tentang baca bismillah kuat tadi ya. Baca bismillah kuat.
Baca bismillah kuat. Tadi ada satu hadis yang diriwayatkan Al-Mustabah, An-Nasa'i Al-Mustabah. Tetapi hadis itu tidak sarih, tidak jelas, tidak secara terang-terangan mengatakan Nabi sebut Bismillahirrahmanirrahim sebelum Fatihah ketika sembahyang secara kuat. Tetapi ulama-ulama hadis meletakkan di dalam bab pada menyatakan membaca bismillah secara kuat ketika membaca Fatihah dalam sembahyang. Ibnu Khuzaimah kata, Ibnu Khuzaimah lagi, dua-dua boleh. Baca kuat pun boleh, hadis yang sama. Baca kuat pun boleh, hadis sahih. Kan? Ibnu Khuzaimah kata hadis sahih. Tapi dalam kitab sahih, engkau nak baca kuat pun boleh. Ada riwayat sahih. Dan kau tak baca kuat pun boleh. Kan? Sebab dia mazhab Syafi'i. Tapi dalam Sunan Nasa'i, hadis yang sama, An-Nasa'i letakkan tajuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baca Bismillahirrahmanirrahim juga. Tetapi dalam kitab Sunan Al-Kubra, Imam Nasa'i menyebutkan bab membaca Bismillahirrahmanirrahim secara kuat tak ada dalam kitab dalam kitab Mustabah Nasa'i secara kuat tak ada perkataan itu. Tetapi ada dalam kitab Sunan Nasa'i yang lain, Sunan Nasa'i Al-Kubra. Itu menunjukkan Imam Nasa'i nak meraihkan. Tetapi dalam kitab Al-Mustabah, Imam Nasa'i susun hadis pertama baca bismillah secara kuat. Hadis kedua baca bismillah secara tak kuat. Hadis ketiga tak payah baca bismillah langsung. Semua mazhab Imam Nasa'i meraihkan. Itu kehebatan, itu cakap halus, betapa halusnya susunan bab dalam kitab Nasa'i ni. Sayanglah kita tak ambil faedah manfaat daripada kitab Nasa'i. Dalam mempertikaikan, ada ulama mempertikaikan hadis baca Fatihah bismillah secara kuat dalam Fatihah ketika sembahyang. Hadis dhaif. Tetapi Imam Daraqutni meriwayatkan, dia mengatakan, Daraqutni mengatakan riwayat yang mengatakan Nabi membaca bismillah secara kuat dalam Fatihah ketika sembahyang, semua yang dhaif. Tapi Ibnu Khuzaimah kata dengan Ibnu Nasa'i kata sahih. Kan? Ibnu Nasa'i kata sahih. Ibnu Hibban kata sahih. Tapi Ibnu Daraqutni walaupun di mazhab Syafi'i dia kata dhaif semua. Tetapi daripada sahabat, sebahagian sahabat, ada beberapa orang sahabat membaca kuat. Riwayat dia sahih. Sanad kepada sahabat dia sahih, baca kuat. Sahabat baca kuat Bismillahirrahmanirrahim dalam Fatihah ketika solat. Dan ada sahabat yang riwayat pada dia tak sahih. Itu menunjukkan Imam Daraqutni dah tahu dah. Jadi bila amal sahabat telah mengamalkan ini sebahagian daripada sunnah, tuan-tuan. Sebahagian daripada sunnah. Okey, kita ambil analisis Imam mazhab 4. Imam mazhab 4, Ahmad bin Hanbal dengan Abu Hanifah kata tak payah baca kuat, baca slow dah, cukup dah. Imam Syafi'i kata kuat. Imam Malik tak payah baca langsung. Okey. Imam Syafi'i tengok Imam Malik, dia mazhab Imam Malik dulu, anak murid Imam Malik, tak payah baca. Abu Hanifah kata anak Muhammad bin Al-Hasan, Muhammad bin Al-Hasan, anak murid Abu Hanifah, Syaibani. Imam Syafi'i berguru pada anak murid Abu Hanifah, kata tak payah kuat, baca juga tapi tak payah kuat. Imam Syafi'i ni dia nak menghidupkan sunnah, memandangkan para sahabat ni, ini analisis saya, memandangkan para sahabat ada mengamalkan benda ini. Kalau kita tak buat satu ketetapan dalam mazhab yang mengatakan boleh baca Bismillahirrahmanirrahim secara kuat, bimbang sunnah ini akan hilang. Tetapi Imam Syafi'i dengan genius, berkata betapa genius Imam Syafi'i ini, dia cakap baca bismillah. Dalam ketetapan dalam mazhab aku, baca bismillah secara kuat. Sebab nak hidupkan semua sunnah, jangan ada sunnah yang mati, kan? Itu betapa hebatnya genius Imam Syafi'i. Untuk pengetahuan tuan-tuan, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal kata pada anak-anak murid dia atau yang bersetuju dengan mazhab dia, sesiapa pergi ke Madinah, tuan-tuan, disebabkan mazhab Imam Malik tak payah baca bismillah, wajib engkau hendaklah kena baca bismillah dengan kuat. Imam Ahmad bin Hanbal, Madinah saja. Ahmad bin Hanbal pergi, kalau kau mazhab Hanbali, kau pergi Madinah, kau baca bismillahirrahmanirrahim dalam solat sebelum Fatihah, baca kuat. Ahmad bin Hanbal dinukilkan oleh Syekh Islam Ibn Taimiyah. Itu menunjukkan imam-imam ni sedar bimbang sunnah ni akan hilang. Itu saya nak sebutkan ni.
Wallahu alam, ada banyak perbahasan lagi. Ini sekatnya juga masa benar cukup. Saya takut kena amaran dengan belakang ni. Itu saja setakat ini. Saya harap perbincangan ni, saya buat soalan bagi kan. Dia guru, dia biasa cakap saya ni duduk kat office kan. Lepas office depan komputer kan. Tapi saya harap bermanfaat. Tak banyak pun sedikit. Dan sampai kepada kawan-kawan, ataupun bawa perbincangan kan. Kalau ada orang tak bersetuju, bawa perbincangan. Moga ia boleh dibincangkan, diperkembangkan kajian-kajian itu. Dan insya-Allah kita jumpa lagi dengan dan masa-masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.